Saya dari Kuala Satu ingin membentangkan perkataan SDG 13 iaitu perkataan Climate Action, iaitu perubahan iklim memberikan kesan kepada setiap negara di setiap benua, iaitu corak cuaca yang berubah dan juga paras laut meningkat dan kejadian cuaca menjadi lebih ekstrim. Malaysia terletak di kawasan Laut Trump Khalistiwa amat jarang sekali mempunyai keadaan langit tidak berawal langsung meskipun pada musim kemarau teruk. Kemungkinan besar jika berlakunya perubahan iklim akan mengganggu ekonomi negara dan juga menjejaskan kualiti kehidupan masyarakat dalam guna alam sebagai sumber utama. Apabila cuaca udara tercemar dan juga air tercemar, kemungkinan kita akan dapat keracunan makanan dan juga susah untuk bernafas. Kita akan melihat dari sudut juga kadar paras karbon dioksida CO2 dan juga gas rumah hijau lain di atmosfera sangat meningkat yang terjejas di Malaysia. Ciri-ciri iklim Malaysia ialah mempunyai suhu yang seragam, kelembapan yang tinggi dan juga hujan yang banyak dan angin yang amnya lemah. Okey, apa itu gas rumah hijau? Gas rumah hijau iaitu merupakan wap air, karbon dioksida mentana, nitrous oksida dan juga ozon yang menyerap tenaga haba yang dipantulkan oleh permukaan bumi serta mengekalkan haba pantulan di dalam atmosfera bumi yang menyumbang kepada pemanasan global. So kat sini kita nak melihat isu semasanya adalah berkaitan gas rumah hijau iaitu supaya mengelakkan lagi lapisan ozon tu terhakis dan juga tidak adanya orang kata penyakit UV dan sebagainya, sebab apabila ada terjejas gas rumah hijau akan berlakulah keadaan di mana manusia lebih mudah mendapat penyakit kulit dan juga keadaan sangat panas dan tidak terkawal. Itu saja untuk bahagian penilaian. Seterusnya kita pergi kepada punca masalah utama gas rumah hijau yang terbagi kepada dua, iaitu merujuk kepada proses semula jadi dan aktiviti utama manusia. Proses semula jadi yang sebenarnya memfokuskan kepada tenaga matahari yang berlebihan yang diterima oleh bumi. Menurut satu laporan yang dikeluarkan oleh PBB, pada dekad 1990-an suhu bumi sudah mula meningkat. Pada tahun 2004 dan 2005 merupakan tahun yang paling panas sejak suhu bumi dicatatkan pada tahun 1861. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Amerika Syarikat merupakan pengeluar gas karbon dioksida terbesar di dunia dan diikuti oleh China dan Indonesia. Seterusnya merujuk kepada aktiviti utama manusia. Pertama, pembakaran bahan api fosil iaitu arang batu, minyak dan gas asli. Pembakaran kebanyakannya dilakukan oleh kenderaan, kilang dan loji jana kuasa elektrik. Bahan api fosil membebaskan karbon dioksida yang merupakan gas rumah hijau yang akan memperlahankan pembebasan haba ke atmosfera. Kedua adalah pembersihan hutan dan tanah. Tumbuhan akan menggunakan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Aktiviti pembersihan hutan dan kawasan secara berleluasa akan menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau. Hal ini berlaku kerana semakin kurang tumbuhan yang menggunakan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Jika masalah ini terus berlaku tanpa kawalan pihak berkuasa, ia akan memburukkan lagi keadaan semasa. Baiklah, kita beralih kepada kadar peratusan dalam sumber utama gas rumah hijau GRH Malaysia adalah daripada pertama sekali iaitu penjanaan elektrik 45%, pengangkutan jalan 25%, pelepasaan gas fugitif daripada industri petroleum dan gas 7.8%, kilang 7.3%, sisa cair minyak sawit 5% dan tapak pembuangan 3.2%. Kesemua ialah punca utama GRH perlu dikenalikan kerana bila adanya pelepasan sisa pekerjaan yang amat banyak menyebabkan kadar yang tidak mampu dikenali oleh pihak kerajaan dan juga swasta, dan kita sebagai masyarakat perlu sedarlah berkaitan ini. Kita boleh tengok juga di jadual pertama iaitu Biennial Update Report daripada Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar 2014, di mana peratusan tertinggi iaitu 45% iaitu jana kuasa elektrik. So dapat melihat kat sini bila adanya pelepasan jana kuasa elektrik seperti aircon dan elektrik yang tidak digunakan, dan ini akan menyebabkanlah pengeluaran kadar karbon dioksida itu meningkat dan menyebabkan berlaku penipisan lapisan ozon dan juga penyerapan haba yang sangat banyak di bumi lah. Dan peratusan terendah iaitu 3.20% antaranya pengurusan sisa pekerjaan. Kerana apa pengurusan sisa pekerjaan ni rendah, kemungkinan ia masih boleh terkawal, tapi bila tidak mampu terkawal mungkin akan menyebabkan berlaku lagi banyak impak-impak negatif kepada bumi sendiri. Seterusnya kita akan melihat dari segi sumber-sumber GHG di Malaysia dalam sektor ekonomi iaitu peratusan intensif pelepasan gas rumah hijau keluaran dalam negara kasar KDNKK 2009 hingga 2030. Dan peratusan tertinggi iaitu 45% iaitu jangkaan pada 2030. So kita menjangkakan untuk meningkatkan lagi kesedaran, meningkatkan lagi perubahan dari segi melindungi gas rumah hijau tu supaya tidak berluasa, dengan target kita adalah pada 2030 dengan adanya inisiatif dan juga perangkaan-perangkaan yang baru untuk kita
memperlindungkan dengan akta-akta yang baru supaya tidak adanya pihak industri dan juga pihak luar mengambil ringan berkaitan kepentingan menjaga perubahan iklim ini. Dan peratus terendah iaitu 33% antara 2014, 2015 dan 2020. So tahun-tahun ni kita mendapati masih rendah lagi untuk kita mendapat kualiti gas rumah hijau untuk terkawal, kerana ada lagi pembebasan sisa pekerjaan daripada pihak perkilangan dan sebagainya. So ini kami ambil daripada bahagian pengurusan alam sekitar lah dan perubahan iklim Kementerian Tenaga, Sains Teknologi dan Alam Sekitar Perubahan. Berikut merupakan cadangan kerajaan swasta dan NGO. Yang pertama adalah sektor penjenayaan kuasa. Malaysia harus meletakkan moratorium bukan pada pembinaan penjana elektrik baru daripada arang batu, gas asli dan minyak. Malaysia perlu menjana elektrik daripada tenaga boleh diperbarui secara agresif. Cadangan kedua adalah sektor pengangkutan. Malaysia perlu beralih daripada pengangkutan persendirian dengan membangun kemudahan pengangkutan awam yang komprehensif. Pembangunan rangkaian bas yang efisien untuk menghubungi bandar utama merupakan satu cara yang pantas dan murah berbanding dengan LRT dan MRT yang menelan kos dan masa pelaksanaan yang tinggi. Pembangunan bas transit massa boleh menggunakan infrastruktur sedia ada seperti jalan raya. Cadangan sektor pembuatan pula, pembakaran bahan api fosil di kilang perlu dikurangkan. Industri membakar bahan api fosil akan menjana tenaga haba untuk proses pembuatannya. Cadangan yang keempat daripada pengurusan sisa bahan buangan organik. Sisa organik perlu dikutip secara asing untuk menjana biometana untuk menjana elektrik. Pembuangan sisa makanan bersama sampah pekerja lain harus disambai selepas satu jangka masa yang munasabah untuk adaptasi. Malaysia tidak harus membina stesen pembakar sisa pekerja kepada tenaga elektrik iaitu WDE. Pembakaran sisa pekerja yang mengandungi plastik, kaca, logam, sisa elektronik, bahan buangan kimia dan sebagainya akan melepaskan bahan toksik ke udara. Cadangan yang kelima pula adalah hutan Malaysia. Pemutanan semula pasti akan membantu dalam pengasingan CO2 di atmosfera. Malaysia harus menggunakan imej satelit untuk memetakan kawasan-kawasan di mana terdapat hutan-hutan yang hancur dan bersama-sama dengan kerajaan negeri melaksanakan program untuk penanaman semula hutan. Pemutanan semula hanya boleh dilakukan di kawasan yang sudah dibalak dan tidak boleh disertai dengan pembalakan itu. Cadangan daripada kumpulan kami, yang pertama adalah melaksanakan kempen kesedaran berterusan secara online dan fizikal di kawasan bandar dan luar bandar secara berterusan. Melaksanakan kempen kesedaran menerusi media sosial berkaitan dengan kesedaran untuk mengurangkan penggunaan petroleum secara berlebihan. Menggunakan media sosial sebagai platform utama kerana pengaruhnya adalah besar dalam kalangan masyarakat kini. Kempen penanaman semula pokok pada tempat yang lapang sekitar perumahan maupun di pusat bandar. Kempen dapat dilaksanakan secara fizikal maupun menerusi media sosial dengan melibatkan masyarakat atau komuniti. Cadangan yang kedua pula adalah menanamkan sifat dalam masyarakat dengan menjimat tenaga elektrik, iaitu mematikan dan menanggalkan sus elektrik jika tidak digunakan. Cadangan yang ketiga pula adalah mengadakan satu dokumentari tentang perubahan iklim di Malaysia yang dengan mempunyai tajuk berkaitan sumber gas rumah hijau yang mampu menyedarkan penonton tentang kepentingan penjagaan alam sekitar. Cadangan yang keempat pula adalah membuka platform penyebaran maklumat media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, laman web untuk menyebarkan pengetahuan dengan lebih lanjut berkaitan dengan impak gas rumah hijau dan cara menanganinya. Dan cadangan yang terakhir adalah kerajaan perlu tegas dalam melaksanakan akta pembalakan dan pembuangan industri perkilangan. Kesimpulannya, isu perubahan iklim semakin meruncing dari hari ke hari. Oleh itu, setiap sektor ekonomi maupun industri di Malaysia perlu mengawal penggunaan teknologi bagi mengawal sisa buangan udara, air serta memberi komitmen dalam meningkatkan kesedaran bersama masyarakat dan kerajaan agar dapat merangka satu inisiatif melindungi alam sekitar ke arah yang lebih baik yang mampu menjamin kualiti hidup untuk generasi akan datang. Dengan kata lain, ianya dapat merealisasikan matlamat SDG 13 ini tercapai menjelang 2030 di sektor dalam negara dan global. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.